Soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Cari pecutan awal zarah itu. Pecutan awal maksudnya pada ketika, bila sebut awal saja kelas, poin yang paling penting adalah pada ketika T sama dengan kosong. Itu dia. Kita nak cari apa-apa, kita kena tahu T. Tengok, kalau kita nak cari pecutan, kita kena ada nilai T. Okay, salah satu pun boleh ubah. Jadi soalan A tu dia dah beri T sama dengan kosong lah kalau disebut pecutan awal. Okay, kamu cuma gantikan A sama dengan 4 tolak 2T. Baik, berapa dapat? Cepat, congak aja ni. Berapa? Saja je nak dengar kamu jawab. Okay, semua orang boleh kan? Saja nak tunggu kamu respon. Tengok ada ke tak kat sana. Okay, thank you Lian Ji, Wei Biling, Xin Yi, Chuan Teng, Sarah. Okay, kita tengok soalan B. Okay. Tentukan julat masa dalam saat apabila halaju zarah itu menyusut. Halaju dia menyusut. Apa maksud halaju menyusut? Apa maksud halaju menyusut? Halajunya lebih kecil. Okey, kalau halajunya lebih kecil, pecutannya macam mana? Sebab kita tak ada formula untuk halaju, kita belum belajar lagi. Macam mana pecutannya? Kalau halaju menyusut, pecutan? Pecutan. Okey, Biling tulis berkurang. Okey, Oveli kata pecutan. Shinyi kata pecutan negatif. Semua benda yang sama. Okey, pecutannya akan berkurang. Maksud yang sama untuk semua jawapan kamu. Dia ada pecutan negatif, dia ada pecutan, dia kurang. Itu semualah. Jadi untuk soalan B, kita ambil poin itulah halaju zarah menyusut dan kamu kena tahu pecutannya macam mana. Sebab kita hanya ada persamaan pecutan. Jadi kita kata A sama dengan 4 tolak 2T. Dia sudah pecutan, maksudnya nilainya lebih kecil daripada kosong. Negatif kan? Okey, jadi kita soalan nak cari julat. Jadi kita pindah semua nilai. Okey, ataupun cikgu tinggalkan 4 lebih kecil daripada 2T sebab cikgu nak hilangkan negatif tu. Kemudian tinggalkan T sahaja lebih besar daripada 4 bahagi 2. So 4 bahagi 2 adalah 2. Jadi T lebih besar daripada 2. Itulah julat. Boleh kan? Boleh cikgu ambil daripada sini. Baca daripada arah T. So T lebih besar daripada 2. Okey. Cikgu rasa tak susah, cuma kamu faham T dia. Untuk soalan A kena tahu halaju awal T kosong. Untuk soalan B kamu kena kaitkan. Bila disebut halaju, macam mana kita nak kaitkan dengan pecutan? Okey, halaju menyusut, faham. Okey, pecutan berkurang. Jadi pecutan berkurang kecil. Okey. 8.1 lagi. Tak tahulah soalan berapa. Soalan 6. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap O. Sesaran pada masa T. Okey, S dan T, sesaran dan masa, itu dia persamaan. Hitung sesaran apabila dalam meter, apabila T sama dengan 3. Okey, ni direct question. Bagi kamu markah je. Cari sesaran apabila T sama dengan 3. Boleh? Okey, berapa kelas? Cuba cari. 339, 9 kali 2, 18, 18 tambah 3, 21. Okey, good. Semua orang dah boleh cari dah. Jadi soalan A, S sama dengan, bagusnya ramai jawab. Okay, macam ni lah aktif pagi ni. 2T kuasa 2 tambah T. Jadi T sama dengan 3, ganti masuk. 2 darab 3 kuasa 2 tambah 3. Okey, so dapat 21 kan? 21 meter. Jangan lupa sesaran dalam meter. Okey, next question. Soalan B, cuba. Jumlah jarak dalam masa 5 saat yang pertama. Jumlah jarak. Okey, Biling dah dapat. Laju sangat orang lain. 5 saat yang pertama. Hmm? 55, betul? Okey, jadi soalan B, 5 saat yang pertama
kamu kena pastikan dulu, betul tak objek ini bergerak di arah yang sama, positif aja. Okey. Kamu kena pastikan dulu betul-betul pada T sama dengan kosong, kita tahu dia berada di titik kosong. Okey, bila kita ganti T kosong, dia memang berada kosong. Okey, kemudian tadi kita kira apabila T sama dengan 3 tadi. Bila T sama dengan 3, dia berada 21 meter ke kanan. Okey, dia dah berada di kanan. Kamu kena check untuk 1 dan 2. Adakah dia memang berada di kanan ataupun dia dah pergi kiri kemudian dengan cepatnya dia patah balik ke kanan. Check dulu. Okey. Katakan T sama dengan 1. Okey, kita semak apabila T sama dengan 1. So kita dapat 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Okey, dapat 3. Kemudian apabila T sama dengan 2, kita semak T sama dengan 2, 2 darab 2, 4, darab 2, 8, tambah 2, 10. Okey, S sama dengan 10. Jadi betul lah dia masih lagi pergi ke kanan. Kemudian, Kemudian 5. Okey, bila kamu masukkan T sama dengan 5, kamu dapat S sama dengan 55. So masih lagi bergerak ke kanan. Tak mungkin dia akan berpatah balik lah. Okey, dia berada 55 meter ke kanan. Jadi ini masa T sama dengan 5. Panik ke? No. Adik buat kerja. Siap. Tadi ada berapa? Okey. Baik. So itu dia. Semua orang faham kan? Check dulu check dulu arah dia. Adakah dia dah bertukar arah dalam saat pertama, saat kedua? Kalau dia bertukar arah, kena ambil arah negatif dia, kena ambil jarak, kemudian tambah dengan yang dia pergi ke kanan. Itu maksud cikgu, cikgu harap kamu faham. Baik, ini yang penting yang kita nak pergi hari ini, pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Okey, nak menghubungkaitkan antara fungsi sesaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okey, apabila kita diberikan fungsi sesaran, ni tadi kita tengok contoh banyak. Okey, kita nak dapatkan fungsi hal laju daripada sesaran. So, kamu ingat balik kita guna formula V sama dengan sesaran bahagi masa kan? V sama dengan sesaran bahagi masa. So, itu kita buat. V sama dengan ds per dt. Sesaran bahagi masa. Sebab kita pegang formula saja. Dia masih lagi guna formula. Okey, kalau kamu ada suatu persamaan fungsi untuk V, kita ada fungsi V, ada maksudnya V sama dengan apa-apa T lah. Alright. Jadi macam mana daripada persamaan tu kita nak dapatkan persamaan yang baru, katakan persamaan pecutan. Jadi kita tengok balik. Pecutan sama dengan hal laju bahagi masa kan? Okey, jadi kalau kita nak dapatkan pecutan kita boleh buat dV per dt. Hal laju bahagi masa. Ataupun kita bezakan S tu 2 kali. Samalah, itu adalah dV dt lah. Okey, yang penting kamu ingat ni je kelas. dV dt. V ds dt. Okey, so kita akan dapat lah, bila kita buat dV dt kita akan dapat satu persamaan fungsi untuk pecutan. Kalau kita daripada pecutan nak patah balik, kita buat apa? Saja nak tanya, ingat lagi tak? Kalau daripada pecutan, tiba-tiba kita nak patah balik pergi sini. Kita buat apa? Kamil. Orang lain ingat? Okey. Kalau daripada persamaan pecutan, kita nak patah balik, kita kamilkan A tu, so kita akan dapat V. Okey, kamilkan A, kita akan dapat V. Maksudnya kita undur balik. Berlawanan untuk pembezaan, lawannya kamiran. Okey, sama juga kalau kita nak dapatkan, kita ada persamaan V, tapi kita nakkan persamaan S. Sama juga kita kamilkan V tu. Okey, kita akan dapatlah persamaan S. Lawan balik. Tadi daripada S pergi V, beza. Daripada V nak patah balik pergi S, kamil. Lawan. Okey, ini just reminder lah. Kita dah lupa ke, kalau lupa ingat Y sama dengan AS kuasa N. Jadi dy dx, kita N bawa ke depan. Kalau dah lupa N bawa ke depan darab A. Kemudian X kuasa N tu mesti tolak 1. Okey. Kalau kamil, kalau kamu ada Y sama dengan AS kuasa N, kalau kita kamilkan, kita akan dapat, kamilkan Y adalah AS kuasa N, kamu akan dapat AX N tambah 1. Beza dia tambah 1 bahagi N tambah 1 dan plus C di hujung kalau lupa. Okay.
Ini kalau Kamil tak perlu kuasa itu darab ke depan. Tak perlu. Hanya beza saja kuasa darab ke depan. Okey? NAX kuasa N tolak 1. Kalau beza, tapi kalau Kamil kuasa tambah 1 bahagi balik dengan kuasa tambah 1 tu. Dan don't forget tambah C. C adalah pemalar lah. Okey, ni kita dah belajar. Just to recall. Itu yang cikgu pesan hari tu kena cekap pembezaan dan pengambilan sebab kita ada satu lagi topik yang guna ni. Alright, now kita tengok soalan. Satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus. Sesaran diberi oleh ni. Dia dah bagi persamaan sesaran. Okay, keadaan T adalah masa dalam saat. Selepas zarah mula bergerak, tentukan hal laju dan fungsi pecutan A bagi zarah itu. Okey. Boleh buat? Tentukan fungsi hal laju. Maksudnya tak suruh cari hal laju. Suruh cari persamaan fungsi tu. Fungsi maksudnya nak persamaan. Okey. Boleh Kamil? Boleh kan? Ni ada dalam buku kamu. Jadi nak cari hal laju sama dengan buat ds per dt. Okey. Jadi S kita adalah 3 tambah S sama dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Jadi kita buat ds dt. 3 tak ada T nak dibezakan habis. 2 ada T dibezakan di sini 1 kan. 1 darab 2, 2 T 1 tolak 1 kosong. Tolak ini kuasa pindah ke depan. 2T kuasa tolak 1, 1. So itu kita dapat untuk V. Alright. Kita dah dapat untuk V kita bezakan dia. Sekarang dia nak fungsi pecutan. Okey. Kalau pecutan pula kita kalau daripada V nak pergi kepada pecutan, kita bezakan lagi dV per dt. Just ingat itulah. Maksudnya kita nak cari A, kita buat dV per dt. V kita tadi 2 tolak 2T. 2 tak ada T untuk dibezakan, so habis. So pecutannya hanya tinggal tolak 2T. Kuasa 1 tolak 1 habis. Okey, A dia negatif 2. So boleh tak? Boleh? Ini satu jawapan untuk A. Ini satu jawapan untuk A. Dia nak V dan A. Okey, cikgu harap semua orang okey. Bagus. Ada soalan tanya Jangan risau, tanya je, tak apa. Cikgu cuba jawab. Yang penting kamu faham. Okey, now soalan B. Pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi S, B dan A. Oh, banyak. Untuk T daripada 0 sampai 3. Dan seterusnya jelaskan gerakan zarah itu dari titik tetap O untuk tempoh masa itu. Okay, ada tak? Cikgu tak sediakan. Okay, lakarkan graf S, V dan A. So ada 3 graf. S melawan fungsi S melawan T, kemudian kamu buatlah graf S melawan T, kemudian buatlah graf V melawan T, yang ketiga graf A melawan T. A melawan T cikgu dah tahu dah graf dia macam mana. Yang tak payah kira, dah nampak kan? Sebab apabila A melawan T, kita dapat satu pecutan yang seragam. A negatif 2. Dah tahu dah. Dia adalah garis lurus. Okey, untuk graf V melawan T, kamu dapat graf Y sama dengan MS campur C. Cikgu dah nampak juga dia adalah lurus. Jadi pintasan Y dia 2, kecerunan dia adalah negatif 2. Jadi lebih kurang macam ni lah. Okey, lurus. Ini V melawan T. Nanti kamu cari point sini Dia nak daripada 0 T sampai 3 sahaja. Okey, 0 sampai 3 sahaja. Buat ni. Okey, kemudian untuk graf S, ni kena lakar dia baik-baik. Buatlah kalau kamu nak buat jadual T0 1, 2, boleh, tak ada masalah. Dan cikgu rasa ini adalah graf minimum. Okey, kuadratik bentuk minimum. Okey, lakar Boleh? Cikgu tak detail sangat, boleh buat? Boleh ke?
Boleh ada contoh dalam buku kan? Cikgu tak payah pergi detail sangat lah. Okay, good. Okay, test kamu. Tentukan fungsi hal laju V dalam sebutan T. Okay, cuba soalan A dan soalan C. Okay, hurry up. Soalan A dulu. S sama dengan T 2 tolak T kuasa 2. Tentukan fungsi hal laju V. Dia nak V. Soalan minta V. Go. Kena buka dulu kurungan tu, kemudian kena darab dengan T. Jangan lupa buka dulu kurungan, kemudian darab dengan T. Dah dapat. Billy dah dapat. Ready? 3T kuasa 2 tambah 8T, tolak 8T tambah 4. Okey, sama je dengan billing. Orang lain? Senang jangan ambil masa yang lama lah, senang aja. Dia masa nak cari S, nak cari V, kita kena bezakan S. Okey. Orang lain, cepat-cepat cikgu tunggu lagi. Okay. Kamu kena buat itu dulu, kena kembangkan dulu persamaan tu jadi algebra yang tak ada kurungan semua. Kemudian barulah kita boleh cari V, kita kamirkan persamaan yang kita dah kembangkan tu 4. Kamir pula. Okay, sorry. V sama dengan bezakan. Okay. V adalah ds dt. So ini adalah S kita. Jadi kita terus boleh bezakan dia. 4T bezakan tinggal 4. Ini tolak 8T. Eva pun dapat. Okay, good. Tambah 3T kuasa 2. So 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 4. Okay, good. Yang ramai yang dapat tu. Okay, Mindru dapat. Very good. 3T kuasa 2 tolak 8T tambah 4. Sama macam cikgu Mindru. Good. Okay. Orang lain on the way? On the way jawapan? Alright. So C satu lagi dengan pantas C. C tu tak payah kembang-kembang dah. Oh, sini dia buat C. 2T kuasa 3 itu adalah S. 2T kuasa 3 tolak 4T. Okey, buat dulu semua orang. Sambil cikgu Bebe ni cikgu tulis dulu. Billing, okey. Eva, okey. 6T kuasa 2 tolak 8T tambah 2. Senang aja. Beza ni dia lebih mudah sebab kita terus darab, kurangkan. Darab ke depan, kurangkan kuasa. Darab ke depan, kurangkan kuasa. Okey, Sarah, 6T kuasa 2 tolak 8T tambah 2. Okey, good. Okey, beza ni senang sikit. So, V sama dengan ds dt, kita bezakan dia. So, 2 darab 3, 6T kuasa 2 tolak 1. 2 darab 4 tolak 8, T kuasa tolak 1 tinggal 1. Dan sini 2T sahaja, bila kita bezakan dia tinggal 2 sahaja. Dan 1 tu tak ada T untuk dibezakan, biarkan kosong. Alright. Mindra apa tak? 6T kuasa 2 tolak 8T tambah 2. 5 tadi tersalah sikit. Tak apa Mindra. Alright. So itu soalan yang pertama. Tentukan fungsi pecutan A dalam sebutan T. Okay, ini soalan yang kedua. Cuba C dulu sekarang. C. S sama dengan 8T tolak 2T kuasa 3. Kita nak fungsi pecutan. Okey, fungsi pecutan daripada S. Pukul 10? 9.30.
betul. Betul 9, Oh. 10. Pandainya. Okey. Dah, Mila sambung kelas. Okey, dah ramai dapat rupanya. Ready, negatif 12T, bagus. Billing, sama. Shin Yi, Chuan Teng pun sama. Orang lain? Daripada S nak dapat A. So, kita dapatkan satu-satu dulu. Kita dapatkan V dulu. Dapatkan V, bezakan. So, 8 tolak 3 darab 2, 6T kuasa 2. Okey, bezakan sekali. Okey, ini adalah ds per dt. Okey, beza lagi sekali. Dapatkan A, bezakan sekali lagi. 8 tak ada T nak dibezakan, kosong. So 2 darab 6 negatif 12. T kuasa 2 tolak 1 is 1. So itu dapatnya. Okey, soalan E pula. Okey, Minru dapat. Bagus. Negatif 12T. Betul, sama. Okey, line cikgu lag ni kot lambat kamu punya mesin masuk. Sorry Okey, E. V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 1 per T. Ada pecahan kat situ, hati-hati. T berada di bawah, kemudian tambah 4. T tu kena bawa ke atas dulu. Jangan lupa, jangan biarkan dia di bawah. Ini kita recall je sebenarnya. Ulang kaji pembezaan pengamiran sekali. Okey, Welly, Billing, Shin Yi. 6T tambah 1 per T kuasa 2. Minru, 6T tambah 1 per T kuasa 2. Bagus. Lain? Okey, tadi cikgu bagi tahu kan? T yang berada di bawah tu kamu kena bawa ke atas dulu. T kuasa negatif 1, kemudian tambah 4. Macam tu. Conteng, 6T tambah 1 per 2, T kuasa 2. Okey. Jadi nak cari A. Saya rasa orang lain pun on the way. Kita bezakan sekali saja sebab itu dah V. Bezakan sekali saja. Ini kita bezakan, kita dapat 3 darab 2, 6. T kuasa 2 tolak 1, tinggal 1. Okey. Kemudian ini T kuasa negatif 1. Negatif 1 darab ke negatif 1 di depan itu adalah positif. Okey, T. Negatif 1 tolak 1 adalah negatif 2. Okey, dan 4 tak ada T untuk dibezakan. So abaikan saja, kosong. Jadi last kita bawa balik T kuasa negatif 2 tu ke bawah. Kita dapat A sama dengan 6T tambah 1 per T kuasa 2. Okey, bawa balik dia ke bawah. Dah ramai yang dapat tu lah. Cikgu rasa dah lagi yang dapat. Iva dah dapat belum? Lianji dapat hari ni? Boleh follow kan? Kalau cikgu terlalu laju bagi tahu, don't worry. Cikgu slow down. Boleh kan? Okay, good. Lianji dapat. Sekejap. Ada 16 orang, ramai dah. So, Chin okay kan? Syahira, Yuhang, Zichian okay? Okay ke? Sarah, Zihao, Tasha, okay ke? Ariana, Natasha, Ariana. Ada Ariana hari ni. Cikgu harap boleh follow setakat ni. Baik. Itulah dia kalau daripada S nak dapat V, beza sekali. V nak dapat A, V nak dapat A, beza sekali lagi. Bezakan V tu. Okey, ni soalan contoh. Kita tengok. Satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus. Sesarannya S meter diberi oleh ni. Dah ada fungsi sesaran. Kita perhati baik-baik. Bila salin persamaan fungsi ni jangan tersalah salin pula. T kuasa 2 kamu buat T kuasa 3. Okey, dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas zarah mula bergerak. Okey, tentukan fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okey, soalan A kamu dah boleh buat, kamu buat. Kira dulu. Okey, fungsi hal laju. Kemudian cari fungsi pecutan. 2T tolak T kuasa 2. Dah ada yang respon kot. Dah ada yang respon.
Okay. Fungsi, tentukan fungsi halaju dan fungsi pecutan. Dua soalan. Dia nak halaju, kemudian dia nak pecutan. Okey, halaju 2 tolak 2. T, bilin kata value pun sama. Pecutan negatif 2. Sini pun sama. Okay, orang lain? Jadi bezakan kan? Jadi untuk dapat V beza sekali, bezakan S. So kamu dapat 2, ini 3 tak ada apa nak dibezakan, abaikan saja. 2 tolak, okey ni 2 kuasa untuk T tu pindah ke depan. 2 darab negatif 1 tolak 2 T, ada satu lagi. Okey, Iva pun dapat negatif 2 T tambah 2 dan pecutan, ni pecutan bukan T. Okey, pecutan bezakan sekali lagi, so itu kita dapat negatif 2 saja. Okay, very good. Cikgu harap kamu boleh buat. Soalan B. Soalan B, pada rajah yang sama, mana rajahnya? Ada rajah Lakarkan graf bagi fungsi S, B dan A untuk ini. Boleh buat tak ni? Daripada 0, T3, pada rajah yang sama, satu rajah. Oh, cuba faham. Okay, pada satu gambar rajah, dia nak T daripada 0, 1, 2, 3. Okey, buat graf sesaran lawan masa, buat graf pecutan melawan masa, buat graf halaju melawan masa. Okey, pada rajah yang sama, pada paksi yang sama ni cikgu rasa. Okey, jadi macam nak buat? Cikgu rasa asing lah ni sebab ada S, B, T. Okey, buat S dulu, kemudian V, kemudian buat T. Okey, ni cikgu tak tunjuk lah, nanti take time. Kamu boleh buat tak? Lakar dia, boleh buat? Kamu buat jadual macam biasa, okey? Untuk soalan ni, kamu buat jadual untuk T, S. Buat, kemudian plot. Okey? Sebab T dengan S ni graf dia adalah kuadratik tu. Okey, S adalah kuadratik. Jadi kalau kuadratik, better plot lah 0, 1, 2, 3. Kalau kuadratik lebih bagus kamu buat satu-satu. Tapi untuk graf V tadi, V sama dengan 2 tolak 2 T ni lebih lurus. Tu cikgu dah bagi soalan ni tadi. Macam dah bagi je. Okey, lebih lurus. Jadi buat Y sama dengan MS campur C dan A negatif 2 kat bawah je. Tadi dah kan soalan ni. Okey, tak apa, kita sambung. Menentukan dan mentafsir halaju seketika suatu zarah daripada fungsi sesaran. Okey, dia dah beri fungsi sesaran, menentukan dan mentafsir. Itu je beza. Tadi kita dah buat dah sikit-sikit. Okey, sekarang nak mentafsir, right? Kamu diberi graf ni, sesaran melawan masa contohnya. Kita tengok graf ni baik-baik. Daripada 0 hingga 4 saat, sesaran dia bertambah sehingga ke 80. Kemudian sampai ke sesaran 80, ia turun balik ke 0 hingga saat ke-8 dan kemudian pergi ke negatif 100. Pergi ke negatif 100 sesaran, maksudnya dia pergi ke kiri. Pergi 80 ke kanan, patah balik melepasi titik O sampai ke kiri 100 ke kiri. Okey, contohnya sini S cikgu buat S. Alright, sini 0. Pada T sama dengan 0, dia berada di 0 lah. Pada T sama dengan berapa tadi? 4. Okey, T sama dengan 4. Okey, dia berada di 80. Okey, kemudian dia berpatah balik sampai negatif 100. Macam ni. Okey, kemudian patah balik sampai 100. Ini pergerakan objek tu. Okey, jadi pada titik ini T berapa? Cikgu tandakan tu. Ni saat ke berapa ni kelas? Sini. Saat ke berapa? T sama dengan berapa kat situ? Apabila S dia kosong kembali. Anyone nak respon tak? Okay, Lianji jawab 8. Betul, tengok sini kan? Alright, thank you. So maksudnya T sama dengan 8, sesaran dia kosong balik. Thank you for the response. Baik, kalau kita tengok graf,
ini adalah titik maksimum dia. Okey? Titik maksimum, ingat tak? dy dx sama dengan kosong. Ingat lagi kita belajar? Kita belajar pembezaan hari tu apabila kita ada graf y melawan x pada titik maksimum ini dy dx sama dengan kosong. Sama juga kalau titik minimum, titik pusingan, dy dx sama dengan kosong. Sebab dy dx tu kecerunan dia. Kecurunannya sama dengan kosong. Sini kecerunan dia landai je. Mana ada cerun? Okay, dsdt tu kecerunan graf. Jadi kosong. dsdt adalah v. Itu maklumat yang penting. Okay, apabila dsdt sama dengan kosong, maksudnya hal lajunya adalah sama dengan kosong. Hal laju sama dengan kosong, objek tu bergerak tak? Hal laju bergerak tak pada ketika ni? 80 ni. Pada sesaran 80. Objek tu tak bergerak. Okey, bagus. Okey, bagus. Hal laju V sama dengan kosong, objek adalah pada keadaan rehat. Yelah, dia pusing ke kanan kan? Dia pergi kanan, dia nak pusing balik tu, dia berhenti seketika. Dia break sekejap baru patah balik. Itu maksudnya. Okay, dia berada dalam keadaan rehat. Okay, pada ketika dia rehat itu kita dah tahu sesaran dia maksimum. Tengok sesaran maksimum. Okay, hal laju V dsdt sama dengan 40. Mana dia sebut ni? Adalah hal laju awal. Oh, kat sini. Okay, hal laju awal pada T sama dengan kosong. Hal laju seketika dia adalah 40. Jadi ini kita buat tadi dsdt. Kita dapat 40. Okay. Sebab kita ada persamaan S sama dengan 40T tolak 5T kuasa 2. So ds dt sama dengan 40 tolak 10T. Okay. Jadi macam itulah. Pada masa T sama dengan 4, sasaran adalah maksimum. Hal laju sama dengan kosong. Okay, itu poin-poinnya lah. Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Baik. Okey. Bagus. Yang penting faham semula ni kecerunan pada titik maksimum kecerunan kosong. So paksi S ds, paksi Y ds, paksi S dt. So ds dt lah sama dengan kosong. Jadi itu pada ketika objek berhenti seketika. Soalan kadang-kadang dia main-main dengan kamu. Cari hal laju ketika objek itu berhenti seketika. Ataupun cari pecutan ketika objek itu berhenti seketika. Maklumat objek berhenti seketika tu kita dapat V sama dengan kosong. Mungkin dari situ kita boleh cari T. Kadang-kadang soalan pusing macam tu. Okey, cikgu harap ni soalan cikgu tak bincang lagi tadi. Alright, dia beri S sama dengan T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 tambah 24 T tambah 5. Okey, hitung hal laju awal. Hal laju awal, apa maklumat dia? Bila dapat soalan, hal laju awal, apa maklumat dia? Kamu boleh dapat persamaan untuk hal laju? Yes. Okey, Sarah. T sama dengan kosong. Okey, persamaan ni kita boleh tukar dapatkan persamaan hal laju. V sama dengan, kami bezakan. So, 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24. Okey, kemudian dia minta hal laju. Jadi T nak masuk berapa? So inilah dia, T sama dengan kosong, hal laju awal. Ganti kosong dapat 24. Okay, bila ganti kosong sini habis, sini pun habis, dapat 24. Macam ni Okay, soalan B. Cari hal laju seketika dalam MS tolak 1 pada masa 3 saat. Boleh? Hal laju seketika, Zara, maksudnya minta V lah. Dalam masa 3 saat. Berapa kelas? Cuba kira. Cuba kira. 3 saat. Ya, hurry up. Siapa dapat jawapan? Negatif 3. Ya. Okey, semua orang dapat negatif 3. So, negatif 3 lah ya. Betul kan? 3399327. Okay, negatif 3. Good.
Baik, next. Soalan C, cari nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berehat untuk seketika. Okey, dia nak T dan dia sebut nilai-nilai. Maksudnya mungkin nilai T tu kamu dapat 2 atau 3. Alright, maklumatnya diberi kamu S tau. Diberi kamu S, ini maksud soalan cikgu, apa yang cikgu cakap tadi. Dia bagi maklumat ni, kita mungkin dapatkan T. S sama dengan T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 tambah 24. T tambah 5. Dia kata zarah itu berehat seketika. Apa maklumat tadi? Pada ketika dia berehat seketika mungkin dia nak pusing balik. Jadi pada ketika tu V sama dengan berapa? V sama dengan kosong. Okay, berehat, rest. Okay, V sama dengan kosong. Dia berhenti sekejap sebab mungkin dia nak patah balik. Itulah dia. Jadi dari situ kita nak cari nilai T, kena dapat persamaan V lah. 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24 dan ini kamu samakan dengan kosong. And then macam mana dapat T? Okay, dapat 3, 18, 24 boleh kecil tak? 6 kali 3, 18 boleh T kuasa 2 tolak 6T, 24 berapa? 8. 8 sama dengan kosong. Okay, faktorkan 3, kemudian 3 pindah ke kanan. Right. Jadi kita dapat persamaan kuadratik, memang kena faktor lah. Nak cari nilai T sebab cari nilai-nilai T soalannya. So T darab T, 2 darab 4, 8. So kita boleh dapat 6 kat situ, negatif 2, negatif 2. T sama dengan 2 atau T sama dengan 4. Okey, tersebut dia sebut nilai-nilai. Nampak tak soalan? Dia akan buat macam ni. Zarah berehat seketika. Tiba-tiba dari nilai T nanti dia suruh cari pecutan pula. So kamu kena ada persamaan pecutan, masukkan nilai ni. Alright. Baik. Soalan B. Banyak soalan ni. Dah habis rupanya. Satu zarah bergerak soalan tadi. Hitung julat nilai T dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kiri. Soalan dia julat nilai T. Julat mesti ada tanda ini. Tanda besar ke, tanda kecil ke, besar atau sama dengan ke, kecil atau sama dengan. Itu maksud julat. Okay. Zarah itu bergerak ke kiri. Okay. Apa maklumat tu? Kena nak jawab, nak cari T. Kalau dia bergerak ke kiri, apa maklumat yang kita tahu daripada fungsi sesaran? Apa maklumat yang kita tahu? Billing, kecil apa? Apa lagi kecil? Sarah, apa yang lagi kecil? Kurang daripada berapa, Welly? Kecil daripada kosong, kurang daripada kosong, sesaran negatif. Semua jawapan tu betul. Okey, maksudnya kalau dia bergerak ke kiri, S dia bernilai negatif. Okey, kalau S bernilai negatif, S kecil daripada kosong. So kita salin saja persamaan S tu, T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 tambah 24 T tambah 5, kita buat dia kecil daripada kosong. And then kamu selesaikan, dapatkanlah nilai T tu. Boleh tak? Boleh macam mana nak faktor T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 ni? Macam mana dapat nilai-nilai T? Julat nilai T. Boleh ke? Boleh? Boleh okey, boleh kamu cuba. Tengok dalam buku rujukan, dalam buku ada ditunjukkan kan. Kamu cari nilai T tu, tengok T kuasa 3 and then kamu akan dapatlah julat nilai T. Jangan lupa jawapan mesti bagi dalam bentuk besar, kecil, besar atau sama dengan ataupun kecil atau sama dengan. Okey, cikgu rasa kita berhenti sampai sini dulu hari ini. Okey, sampai contoh 7. Okey, kita dah sampai contoh 7 ni ada dalam buku kamu. Kamu boleh rujuk. Kalau tak faham, ada soalan di mana-mana, tolong tanya cikgu. Okey, boleh mesej cikgu. Alright. Untuk latihan hari ni, latihan 8.3 yang cikgu tinggalkan di sini, buatlah. Yang ni walaupun tadi dah buat, tak apa, buat je.
Satu A dan B, nombor 2 C dan D, nombor 3 A, B tu kena buat sebab dia bercantum. Latihan kendiri 8.4. Nombor 1, buatlah ni semua sebab dia bercantum. Tak boleh pecah soalan. Okey? Ada apa nak tanya sebelum kita berhenti? Soalan boleh nak salin. Soalan nak salin pun boleh. Kalau tak nak salin, kena print out kemudian tampal. Okay, tampal dalam buku latihan. Boleh print, tak ada masalah. Okay. So cikgu rasa kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh berhenti di sini. Dan boleh say goodbye dengan kawan-kawan, say thank you and then boleh leave the class. Okay, thank you for joining the class today. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima Terima kasih Cikgu. Cikgu. Terima kasih Okay, Cikgu. sama. Terima kasih Cikgu. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ya. Okay, bye Bunyi. Bye Ziqian.